asa. Teguhkanlah merentas gelora. Ulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinar kebahagiaan. Sebatang kasih dan sayang, walau hanya senyuman, marilah bergandengan sehingga tercapai impian. Oh, tanganmu luruskan, penuhkan tulus. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinar kebahagiaan penuh ketulusan. Fikirkan kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinar kebahagiaan. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Langkah berani yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menggunakan bahasa Melayu bagi setiap urusan rasmi kerajaan termasuk semasa lawatan kerja di luar negara bukan langkah yang terkebelakang. Sebaliknya, usaha yang bersungguh-sungguh untuk memartabatkan semula bahasa Melayu. Sehubungan itu, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Adnan Mat berkata, pihaknya tidak melihat perkara tersebut sebagai suatu masalah kerana seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kecanggihan teknologi ketika ini tidak menghalang untuk bahasa diterjemahkan dalam tempoh yang singkat. Datuk Adnan Mat turut berkata ini kerana ketika ini masih banyak agensi kerajaan yang menganjurkan majlis tetapi tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai medium penyampaian dan perkara itu juga wajar diperluaskan di badan-badan berkanun persekutuan dan negeri. Lesen memandu Malaysia LMM bagi kenderaan perdagangan dalam kelas lesen E sedia ada iaitu E2, E1 dan E akan digabungkan menjadi satu kelas lesen E sahaja pokok kuasa mulai 1 Mac ini. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, penggabungan tersebut akan memudahkan urusan dan menjimatkan masa serta membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada individu yang bekerja sebagai pemandu kenderaan perdagangan terutama dalam tempoh pasca pandemik COVID-19. Selain itu, hanya sekitar 62,000 orang masih aktif daripada kira-kira 90,000 pemegang lesen E1 dan E2 yang direkodkan di samping 11,000 sahaja yang mempunyai lesen vokasional. Justru Datuk Seri Dr. Wee berkata pemegang lesen E1 dan E2 sedia ada akan ditawarkan untuk menjalani program peralihan bagi mendapatkan lesen E. Sejumlah 249,000 penduduk Sarawak masih belum mendapatkan suntikan dos penggalak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata, orang ramai harus mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk mendapatkan suntikan percuma itu. Tambah beliau, masyarakat juga harus sedar bahawa suntikan dos penggalak sangat penting bagi mendapatkan perlindungan daripada wabak COVID-19. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 19 Mei dalam tahun 2013, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah melancarkan Kelab Yayasan Keamanan Global Perdana PGPF di Kahirah.
Kelab Yayasan Keamanan Global Perdana ini bertujuan untuk mempromosikan aktiviti kelab tersebut, terutama dalam kalangan generasi muda. Di samping itu, pelancaran kelab juga bertujuan untuk memperkasakan usaha Kelab Yayasan Keamanan Global Perdana selaku badan bukan kerajaan yang mempromosikan keamanan sejagat dan anti perang. Komuniti dunia khususnya golongan muda perlu diterapkan dengan mesej menolak peperangan sebagai jalan menyelesaikan konflik antara dua buah negara. Pada majlis pelancaran itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menyampaikan sumbangan kepada penduduk Palestin dan Gaza bagi membina loji penyagharaman Al-Rewa di Gaza untuk menangani masalah air di wilayah tersebut. Selain itu, sumbangan berkenaan juga bertujuan untuk membeli kelengkapan perubatan di Hospital Jenin. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Logo IKIM. Terdapat 6 ciri-ciri di dalam logo Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pertama, bentuk pokok di tengah melambangkan tahap produktiviti yang tinggi, sentiasa berkembang dan menghasilkan berbagai-bagai faedah. Kedua, pokok itu ditunjangi bentuk segi empat yang melambangkan Kaabah sebagai kiblat dan kesatuan umat Islam. Ketiga, rimbunan pokok pula mewakili rukun Islam yang 5. Keempat, di tengah-tengah rimbunan terdiri sebuah bentuk kubah lambang masjid yang menjadi pusat pembangunan dan aktiviti umat Islam. Kelima, pokok yang hidup subur dan berkembang terletak di atas perkataan IKIM yang merupakan sebuah wadah. Keenam, tulisan Jawi Kufi mencerminkan keindahan kesenian dan warisan ilmu Islam. Sementara warna biru samudera yang menjadi latar belakang logo melambangkan kedalaman dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala melebihi keluasan samudera di muka bumi ini. Warna emas di atas logo pula memperlihat bahan yang berharga dan tinggi nilainya. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menghampiri 10 minit pagi dah masanya untuk saya Nurhayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.2 hari ini. Jadual ajar untuk bersama dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah 4 jam ini bakal kita manfaatkan dengan pengisian bermanfaat dan penuh kebaikan insya-Allah untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini Yati bersiaran untuk 26 Rejab 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Rejab ini, Syaban nanti, dan Allah temukan kita dengan bulan Ramadan nantinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun terima kasih kepada rakan-rakan warna pagi sebentar tadi yang telah pun mewarnakan pagi Isnin anda bersama dengan Hazwan, bersama dengan Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka berdua yang telah pun menceriakan pagi anda. Alhamdulillah. Dan untuk bersama dengan Yati, kita akan terus ceria juga, terus menumbuh ilmu insya-Allah menerusi rancangan Pesona di Zara sebagai rancangan pertama aspirasi edisi Isnin bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang katanya sekarang ni berada di Spain, di Spanyol untuk program beliau, dan alhamdulillah insya-Allah kita doakan nanti kita dapat secara live kita bawakan kepada anda untuk perkongsian kita dalam Pesona di Zara. Dan hari ini Ustaz nak fokus tentang pengurusan emosi selamat. Apa yang dimaksudkan dengan emosi selamat? Adakah kita ada emosi selamat yang tinggi, rasa emosi selamat yang tinggi ataupun rendah, dan bagaimana kita mengharap orang lain pula, bagaimana kita nak menyeimbangkan bila kita bersosial dengan orang untuk pengurusan emosi ini insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya saya langsung akan membawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad untuk Pesona di Zara, jom kita dengarkan Mas Rizal Masri terlebih dahulu dengan selagi hayat Allah kurniakan kita rezeki untuk modal usia itu sebagai modal, gunakanlah sebaik mungkin untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selagi hayat dikandung badan, selagi mata belum terpejam, sentiasalah berbakti buat ayah dan bunda. Sesungguhnya masa emas mereka penuh mencuri perhatianmu. Jangan ada yang terleka melepaskan waktu yang semakin hampir. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati, ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka nestapa di jiwa. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Padamu ya Rabbi,
Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka, nestapa di jiwa. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan pertama hari Isnin. Tak lain tak bukan kita bersama dalam rancangan Pesona di Zahra. Dah pun bersedia di hujung talian. Jauh kami bawakan pada anda ya. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gracias Ustaz. Gracias. Walaupun di Sepanyol sejuk, tapi saya rasa sejuk Ustaz lagi daripada saya dalam konti ni kan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi meneruskan Ustaz kan silibus kita untuk tahun 2022 iaitu pengurusan emosi. Kali ini Ustaz nak lebih cenderung untuk pengurusan emosi selamat. Macam mana tu Ustaz? Mungkin kita boleh mulakan pendahuluan kita. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJKIT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Salam daripada Spain, daripada Andalusia, daripada Spanyol. Jadi di sini pukul 3 pagi DJKIT. Jadi maknanya ketika semua orang tengah tidur ni, mata pun kelak-kelak begini, kita dapat bersiaran dalam Pesona di Zahra, insyaAllah. Okey, so jadi maknanya kita dalam tema pengurusan emosi pada tahun 2022. Okey, jadi sebagai mukadimah dia, saya nak ulang balik biar kita ingat bahawa apabila ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi sekian melihat saya dan saya melihat kita semua, sebenarnya kita melihat 5 kita. Sebab manusia itu diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertamanya kita ada roh, yang keduanya kita ada akal, yang ketiganya kita ada hati, yang keempatnya kita ada nafsu, dan yang kelimanya kita ada jasad. Dan apabila kita bicara mengenai manusia, apakah perbezaan
perbezaan personality, perbezaan pembawaan watak dan sebagainya, dia terkait dengan kelima-lima unsur ini. Dan daripada lima-lima unsur ini, kita nak kongsikan satu bahagian iaitu hati. Hati terletak beberapa emosi. Dan pada pagi yang berbahagia ini, kita nak kongsikan mengenai emosi selamat ataupun kita panggil security, rasa untuk selamat. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat saya sayangi sekalian, bila kita bicara mengenai emosi, kita nak kongsikan pada hari ini apa yang kita tunjukkan, maksudnya emosi ni dia ada dua dimensi, satu apa yang kita tunjuk, satu apa yang kita perlu. Tapi pada ketika ini saya nak kongsikan iaitu emosi selamat ataupun security, dan macam apa yang seorang itu tunjuk, dan apa akan jadi kalau emosi yang ditunjuk itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okey. Jadi sebagai mukadimah ni kita kongsikan apa itu emosi selamat ataupun security ni. Okey, emosi selamat ini adalah satu keadaan emosi seseorang rasa bila tunjuk dia tinggi, dia suka nak tunjuk maknanya benda-benda yang rasa maknanya membentuk selamat, dan juga dia akan mengelak, antaranya dia akan mengelak konflik, tak suka nak bergaduh-gaduh, tak suka nak maksudnya bertengkar. Sebab emosi tunjuk selamat ini atau security ini kalau tinggi, maka itu keadaan seorang itu. Okey. DJ Kati pernah tak kalau jumpa orang yang kalau dia maksudnya keluar daripada kereta dia tekan dia punya maksudnya alam ataupun dia punya penggera tu kan, tetot nanti langkah lagi 4-5 langkah dia patah balik, tetot maknanya lagi 5 langkah lagi dia tetot. Dia nak pastikan sungguh-sungguh dia dia, masya-Allah. Okay, check, recheck, double check, triple check, masih periksa. Kalau orang jadi macam gini, maksudnya emosi selamat dia agak tinggi, tunjuk tu agak tinggi. Dia akan cuba, kalau kat rumah tu kunci dia akan kunci, maknanya kunci banyak begitu. Okey. Dan orang yang emosi selamat ni kalau tinggi, antaranya dia maksudnya kurang mengambil risiko. Dia jenis orang yang tak suka nak mengambil risiko. Sebab itu maknanya kalau orang-orang yang macam emosi selamat tinggi, dia tak suka nak terlibat dengan benda-benda sukan ekstrim contohnya. Tunjuk selamat dia tinggi. Mandi sungai, dia akan tunjuk selamat tinggi akan overprotective anak dia, terlalu menjaga anak dia dan sebagainya. Kadang-kadang sampai anak tu tak dapat pendedahan pada benda-benda yang pengalaman-pengalaman, sebab dia akan stop anak tu sebab emosi selamat dia agak tinggi. Jadi maknanya takut ataupun bukan agak risau untuk keluar di tempat sunyi, maknanya tempat yang dia rasa agak mengancam. Dan itu kalau tunjuk selamat tu tinggi. Okey. Orang yang tunjuk selamat tinggi antaranya adalah kadang-kadang dia mudah berdebar, maksudnya rasa macam tak selamat satu-satu benda tu, maknanya sama ada harta ke, anak ke, keluarga ke dan sebagainya kan. Dan juga kalau orang yang tunjuk emosi selamat ni agak tinggi, kadang-kadang dia tak suka nak konfront, maksudnya kalau ada benda-benda di mata dia tu maknanya tak kena, mungkin dia tak jenis orang yang cakap, tak apalah, doakan je lah, ataupun tak datang untuk tegur, maksudnya sebab maknanya biarkan dululah, nanti pandailah, macam tu. Atau emosi selamat kalau tinggi dan terlalu tinggi. Okey. Di sebalik sisi yang lain, ada orang yang emosi selamat dia agak rendah. Okey, emosi selamat agak rendah ni contohnya kadang-kadang pernah tak DJ Kak Eti jumpa orang yang rumah dia tak pernah berkunci? Pernah tak jumpa tak? Pernah jumpa tak? Ada Ustaz. Kan? Orang tua kadang-kadang sebab dah kurang risau ke apa, tak tahulah kan. Jadi tapi sebenarnya bukan saja sebab emosi ni dia berubah, mungkin bukan saja dia sudah kurang risau, ada jenis orang macam itu. Cuba kita refleksi orang sekeliling kita ataupun diri kita, macam kadang-kadang rumah tak pernah kunci,
Sebab apa? Sebab emosi selamat dia agak rendah. Maksudnya dia tak kisah pun benda itu. Jadi maknanya orang yang emosi selamat ni agak rendah. Kalau kita tengok memang dia suka mengambil risiko contohnya. Dan kalau dia kata kadang-kadang jenis orang yang emosi selamat dia agak rendah sampai kadang-kadang dia boleh terlibat dengan benda-benda yang bahaya. Kan? Benda-benda yang memang maknanya risiko yang tinggi dan sebagainya, sebab dia emosi selamat tunjuk dia agak rendah so jadi maknanya, dan kalau kita tengok orang-orang macam ini kadang-kadang kita tengok macam seolah-olah dia macam tak kisah duit bersepah-sepah kan, tak jaga macam maksudnya kereta mungkin tak kunci contohnya, terlupa sebab apa? Sebab emosi tunjuk selamat dia agak rendah jadi ini ada perbezaan orang daripada sudut emosi selamat ni untuk kalau kita nak mengenal diri kita ke orang lain kan. Dan ini dalam konteks rumah tangga kadang-kadang kalau perbezaan ini ada sampai boleh jadi pergaduhan antara suami dan isteri. Contoh isteri sejenis yang emosi selamat agak rendah. Jadi suami akan menganggap dia macam apa cincai sangat ni kan, betul rumah pun tak kita kunci ke. Suami tunjuk selamat tinggi, dia akan kunci rumah, kunci check, double check, triple check sebab emosi selamat agak tinggi. Isteri pula emosi selamat dia agak rendah, maksudnya dia macam rumah tak kunci, kereta tak kunci, dan isteri pula yang maksudnya lebih maksud suka dengan terlibat benda-benda sukan ekstrim kan. Suami yang kata tak payah pergi, isteri kata tak apa, boleh bang, kita pajak gunung. Siapa suka pajak gunung tu? Okey, maksudnya maknanya kalau emosi selamat dia agak rendah, maknanya dia akan lebih suka untuk benda-benda yang risiko lah ataupun benda-benda yang berkaitan dengan cabaran-cabaran ini kan. Dan kalau kita memahami benda ini, wujudnya perbezaan ini, kalau kita faham, maksudnya kita kena raikan bagaimana keadaan suami yang mungkin ataupun isteri yang mungkin tunjuk selamat tinggi, boleh jadi bergaduh tau, dan memang ada pergaduhan berlaku kerana benda ini kan. Dan dibanding dengan di sisi yang lain, pasangan dia pula tunjuk selamat agak rendah, maknanya memang dia agak kontra lah ataupun agak bertentangan emosi ini. Ini buat kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, sekarang ni mari kita tengok setelah kita tahu bentuk emosi, ada bentuk emosi selamat ni ataupun security ni, maknanya ada bentuk yang tinggi, ada orang yang agak rendah. Kita boleh tengok kadang-kadang apa benda yang boleh jadi gangguan kesihatan mental kepada emosi yang begini. Okey, jom kita tengok maknanya orang yang emosi selamat dia agak tinggi. Okey, emosi selamat agak tinggi, antara benda yang boleh jadi dekat dia antaranya adalah anxiety, kita panggil. Anxiety ni maksudnya kerisauan yang melampau. Dia mudah dan orang security agak tinggi ni dia agak mudah risau. Ini nak ceritanya macam mana jenis orang ni tak sama, dan kita cuba nak faham. Ada orang yang memang risau, dan kalau anda kata dilayankan, maksudnya benda ni sampai dia boleh jadi macam maknanya ketakutan yang agak melampau. Ini kita boleh tengok macam mana ada orang yang sampai ada separation disorder. Separation disorder ni maknanya sampai gangguan kesihatan mental, dia takut sangat berpisah dengan orang disayangi, takut sangat berpisah dengan suami kalau tak, dia macam jadi lemas, jadi risau, selalu terfikir kalau suami meninggal macam mana kan. Maknanya apa keadaan dia kan, kalau suami meninggal macam mana ada keadaan dia risau. Kerisauan dia tu sampai kadang-kadang mengganggu dia punya kehidupan harian dia kan. Okey, antaranya adalah kalau anda kata panic disorder contohnya kan. Satu benda tu dia akan mudah panik. Macam mana ni, tiba-tiba bunyi rumah macam ada bunyi sikit, ada orang pencuri apa ke kan. Maknanya sampai boleh menjadi gangguan kepada itu kan. Dan kalau kita tengok macam-macam contoh macam kebimbangan umum ataupun general anxiety disorder juga boleh berlaku kalau orang yang maksudnya security dah agak tinggi. Maksudnya ini kalau sisi negatif kalau security agak tinggi, maksudnya dia boleh mudah ke arah itu. Sebab itu kalau kita tengok pasangan kita, suami ke ataupun isteri ke, yang memang risau yang melampau, contoh macam kita sekarang ni tengah diuji dengan
maksudnya penyakit kan. Ada orang yang tak kisah pun kan. Maknanya keluar tak ada masalah, macam tunjuk security dia agak rendah ataupun rasa selamat tu agak rendah, dia main keluar. Ada orang yang memang pakai maknanya double, triple kan. Kita tengok dalam kereta yang dia naik sendiri pun, pernah jumpa tak? Dia naik kereta sendiri pun dia tutup sampai tutup pakai mask kan. Keluar maksudnya, masuk kereta Ustaz, spray ni. Ya, kan? Jadi jangan perkecilkan orang yang macam ini kan. Kita kata apa benda lah nak takut sangat. Ada orang jenis yang macam ini. Itu yang kita nak faham sebab kadang-kadang bila kita memahami benda ini, kita akan saling menghormati sesama manusia. Kita tak akan mudah melabel, kita tidak akan mudah untuk memandang rendah atau mempelecehkan atau menjadikan bahan gurauan orang yang maknanya tunjuk security-nya agak tinggi kan. Ni je. Okey, sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada mengajarkan bagaimana doa. Ini saya sering kongsikan doa ini pada satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Umamah. Satu hari Sayyidina Abu Umamah ni dia memang duduk kat masjid agak macam macam berisau Maka Nabi SAW ajarkan, wahai Abu Umamah, mau tak aku ajarkan kamu satu doa, jika kamu baca maka akan menghilangkan maksudnya rasa kerisauan kamu. Ini yang 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi baca doa ni supaya apa? Supaya kalau security kita agak tinggi, menyebabkan maksudnya tidaklah sampai dia menjadi gangguan kesihatan mental bagi kita kan, sampai taklah risau melampau. Ataupun daripada sudut yang lain, kadang-kadang kalau orang security agak tinggi, dia sampai susah nak tegur kesalahan-kesalahan yang berlaku depan mata dia. Sebab dia akan avoid konflik, dia akan menghindarkan konflik. Membedakan konflik ini bagus daripada satu sudut, tapi satu sudut kita memang kena bercakap. Contoh katakan satu orang suami ada buat sesuatu maksudnya kesalahan, contohnya siapa yang nak tegur dia kan? Sudah tentu orang yang rapat dengan dia, isteri dia yang tegur dia kan. Okey, katakan satu orang isteri maknanya ada membuat satu kesalahan atau kekhilafan kan, maknanya benda-benda yang memang orang lain tak nampak, orang lain tak tahu, sudut solat dia contohnya. Tapi kalau orang yang security dah agak tinggi, hatta nak menegur isteri pun dia tak ada kemampuan. Tapi dia boleh ada pilihan lain, mungkin berdoakan dan sebagainya. Tapi nak ceritanya sampai dia nak mengelakkan konflik tu, sampai nak menyebut pun tak, maknanya tak boleh kalau security agak tinggi. Maknanya dia kata alah biarlah, malah gaduh lah. Dia akan avoid konflik sampai maknanya sampai ada benda kesalahan pun, maknanya dia tak cuba nak betulkan dengan lisan dia kan. Ini yang Nabi SAW ajar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, tak mampu ubah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau tak mampu, paling kurang dengan hati dulu. Sebab dia bermula nak bentuk ni dengan hati dulu. Hati tu cakap tak kena ni, paling kurang dan wa dhalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau langsung hati pun tak ada rasa macam nak doakan, nak tegur ataupun tak setuju, maka tak iman. Wazalika adaful iman, selemah-lemah iman. Maksudnya kalau sampai hati pun tak nak tegur, maknanya tak ada keimanan lah. Ni dia. Okey. So kita berhenti berak sebentar. Sekejap lagi kita melihat bagaimana orang yang security agak rendah pula. Atau berasa selamat tak agak rendah. Apa jadi pada diri mereka? InsyaAllah kita ada Wan Zumus ni, Wan Mustafa kata ada orang paranoid berlebih, risau. Ada juga sahabat kita ni Ustaz kata saya pun keliru dengan suami ni, dekat WhatsApp Ikim kata keliru dengan suami. Kadang-kadang ada situasi dia selamat tinggi, tapi situasi tu dia buat tak kisah je, rasa selamat tu sangat rendah. Macam mana tu Ustaz? Adakah suaminya katanya soalan itu kekurangan kekurangan emosi ke macam mana suami dia? Kurang emosi ke suami dia ni kan? Kita akan kongsikan bagi penting ke. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang menonton di FB IKIM FM secara live saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat tahu kedudukan emosi masing-masing, insya-Allah. Teruskan bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara. Hari ini kita bawakan pengurusan emosi selamat. Ada tinggi, ada rendah. Dan tadi Ustaz dah kongsikan macam-macam juga, ada tips juga bagaimana sebenarnya kita nak mengawal emosi tersebut. Dan kita berakhir tadi Ustaz dengan perkongsian jika emosi pengurusan emosi selamat tu tinggi, apa belah negatif dia. Tapi kalau rendah, apa pula sisi negatifnya Ustaz? Kalau rendah pengurusan emosi selamat itu Ustaz. Okey, terima kasih DJ Kak Ati ya. Okey, ada setengah-setengah orang yang emosi selamat dia agak rendah. Apa jadi kalau emosi selamat seorang itu agak rendah? Dia berpotensi untuk membuat benda-benda yang membahayakan diri dia. Ini dalam Quran Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi kadang-kadang kalau kita rasa tengok macam mananya orang ni macam berani ke arah negatif. Kan ada orang kadang-kadang berani bagus, tapi ada orang berani dia tu ke arah negatif sampai membinasakan diri dia, membahayakan diri dia dan membahayakan orang lain. Contoh macam kenapa mungkin seorang mak rempit itu menjadi mak rempit kan? Sebab beraninya itu tidak diaturkan kepada positif dengan cara yang sisi positif. Kan? Maknanya merempit ini yang kata sampai boleh membahayakan orang lain, membahayakan diri dia kan. Ini yang kadang ada yang meninggal di jalan yang lurus maksudnya di sudut meninggal jalan lurus maknanya dia merempit okey, jalan raya tu okey, meninggal di jalan yang lurus
Okey. Jadi maknanya sampai baikkan diri dia dan baikkan orang lain. Kalau dia kata betul, maksudnya emosi selamat kita ni memang agak rendah, pergi salurkan dengan cara yang betul. Kan? Pergi masuk, sekarang ni banyak ada Wataniah, ada kita ada mohon kepada badan-badan beruniform untuk kita salurkan dengan cara yang betul. Ini sampai jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Okey. Ada juga orang yang emosi selamat dia agak rendah, maksudnya daripada sudut mulut kadang-kadang dia boleh jadi apa yang disebut kadang-kadang mulut longkang ataupun tak berinsurans. Dia nak cakap-cakap je, dia tak kira pun perasaan orang, keadaan orang kalau terlalu tinggi, dan kadang-kadang boleh sampai kepada menghampiri gangguan kesihatan mental. Contoh macam dia jadi narcissistic disorder. Maknanya orang yang tak hiraukan perasaan orang, nak cakap-cakap je sebab dia kita rasa macam aku hirau apa orang, nasib lah. Maksudnya orang nak cakap apa, cakap lah, lantak lah. Maksudnya orang macam ini dia punya emosi rasa selamat dia agak rendah. Tapi jangan sampai jatuh kepada sisi gelap ataupun sisi negatif. Maksudnya berani bercakap yang benar, bagus, Alhamdulillah. Tapi maksudnya kita tengok maknanya daripada sudut positif. Jangan suka nak sawan-sawan orang, kan? Maki-maki orang, kan? Mulutnya itu penuh dengan kandang-kandang haiwan. Jadi apabila marah tu berlari-lari haiwan tu keluar daripada mulut dia. Okey. Ini daripada sudut negatif dia. Kadang-kadang kalau orang yang sudut sisi pandang ataupun sisi emosi selamat dia agak rendah. Jadi maknanya apabila kita faham benda ini, kenali diri dan kenali orang lain, dan ini yang membezakan antara kita, mungkin adik-beradik kita walaupun lahir daripada rahim mak yang sama tapi tak sama setiap orang. Adik-beradik pun ada yang memang emosi selamat agak tinggi, ada emosi selamat agak rendah, kan? Ini yang cantiknya bila kita faham, maka kita akan membina sebuah rumah tangga, keluarga dengan kita memahami dan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Tadi ada satu soalan yang menarik yang dikongsikan oleh para pendengar kita, iaitu ada kadang-kadang kadang-kadang dia ni emosi selamat tinggi, kadang-kadang emosi selamat dia rendah. Macam mana keadaan orang ni, kan? Okey. Jadi maknanya ada orang kadang-kadang kita kena tengok dulu dia punya asas dia tu, emosi dia ni tinggi ke rendah. Kita boleh nampak cuma kadang-kadang katakan emosi selamat dia agak tinggi. Maksudnya dia dalam banyak benda dia tidak mengambil risiko. Tetapi secara apa kita panggil sebagai selectively dan frequently, mana kadang-kadang di satu tempat, maka emosi selamat dia agak rendah. Maknanya orang macam gini kita kena tengok apa benda yang kadang-kadang tu. Mungkin daripada sudut benda yang lain dia agak tinggi, tapi mungkin dalam keadaan yang tugasan contohnya, kan, sebagai satu tugasan dia agak rendah di situ, contohnya, kan. Itu mana secara selectively, secara terpencil dan juga kadang-kadang, right? Ada orang budak kadang-kadang rendah, tapi dalam bab tu dia memang tinggi. Memang beranilah ceritanya apa, tapi pergi bilik air takut hantu contohnya, kan. Daripada sudut hantu tu security dia agak tinggi. Badan berketak-ketak, bukan main gangster, kan. Maksudnya bukan main lagi, kan. Tapi malam-malam pergi mana-mana termalam pergi tandas, kan. Maknanya secara selectively dalam bab itu memang dia ada security dia agak tinggi, kan. Jadi maksudnya ini kita boleh kenal, maksudnya selain daripada basic, maksudnya sama ada tinggi ataupun rendah serta emosi itu, ada orang yang kadang-kadang itu dipanggil selectively ataupun frequently, kadang-kadang dia jadi tinggi ataupun rendah di dalam beberapa ketika dan beberapa keadaan. Ini kalau bila kita faham, kita kenal, suami aku ni memang dia berani, tapi dalam bab lipas ni dia dia semua okey, manjat apa, baik ke apa, tapi lipas memang dia tak boleh. Lipas tu kalau duduk kat bawah namanya lipas, tapi kalau terbang dia dah nama dia lain dah, dia dah panggil khinzir dah. Okey, lipas tu dekat bawah nama dia lipas, terbang je kat laki
dah nama dia dah lain. Dia bukan lipas nama dia tu. Itu dan jadi nama-nama yang lain. Okey. Itu secara kita panggil frequently atau selectively. Yang itu yang menarik manusia kalau kita nampak kan. Dia berani tapi bab ni dia takut sikit kan. Security dah waktu dia agak rendah kan. Maksudnya normal juga lah Ustaz kalau macam tu sebenarnya. Normal. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Kena kenal diri kita, kena kenal diri orang lain supaya benda ni mewarnai hidup kita dan kita faham emosi-emosi orang yang ada sekeliling kita ni ya. Masya Allah. Rupanya lipas pun boleh ada jadi-jadian ya. Masya Allah. Bila kat bawah lain nama dia, bila dia terbang lain pula namanya. Allah. Ustaz, kita ada soalan Ustaz daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Kita raikan antaranya sahabat kita di WhatsApp kata Ustaz Amin kata sahabat kita ni punya emosi selamat yang tinggi dan sering elak konfrontasi. Kelihatan lemah, penakut dan kurang inisiatif di tempat kerja. Bagaimana nak atasi masalah ini Ustaz? Okey. Kalau kita mengukur satu kayu ukur yang sama, kita akan nampak satu orang tu tak perform dan satu orang lagi akan perform lah. Contohnya katakanlah di tempat kerja contohnya kan. Kita kata saya mengelak konfrontasi jadi saya nampak lemah. Sebab apa? Mungkin di tempat kerja itu memerlukan orang memang buruk longkang, bercakap dan sebagainya. Tapi orang yang macam ini pula bagus kena pada tempat dia. Contoh maksudnya dalam bab PR kan, dalam bab maknanya perhubungan dengan orang ataupun peran lainnya contohnya kan, orang jaga kaunter, orang yang jaga hadapan, orang yang bahagian marketing kan, orang macam ini penting. Jadi dia lebih berdiplomasi, dia lebih pandai untuk berdiplomasi. Kita nampak macam apa lemah tak? Dia ada orang yang sesuai di tempat dia contohnya kan. Cuba kita letakkan orang yang security-nya rendah di maknanya bahagian sale contohnya kan. Ada pelanggan yang kena marah contohnya kan. Awak nak beli tak nak beli dah lah. Marah. Dan ini tak bagus juga. Tak bagus. Jadi kalau kita faham benda ni, kita kena letakkan diri kita di tempat yang sesuai. Kalau tak, kita akan rasa macam saya tak berguna lah, orang nak saya penakut lah, mana elak konfrontasi lah dan sebagainya. Sebab kita tak duduk tak sesuai dekat tempat dia tu. Semua kita adalah bagus kan? Kalau kita faham ni bagusnya pengurusan emosi kita belajar 2022 ni supaya apa? Supaya kita tahu dan menghargai diri kita dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tengok semua orang bagus, saya je tak bagus. Jangan, sebab orang ada kelebihan dia. Emosi rendah ada kelebihan dia, emosi tinggi ada kelebihan dia kan, sesuai dengan keadaan dan tempat dia tu kan. Selamat menghargai diri. Hargailah diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi Ustaz kan, insyaAllah. Dan kita ada soalan lagi di WhatsApp Ikim. Soalan tentang suami sahabat kita ni jenis emosi selamat tinggi. Dia buat sahabat kita ni rasa rimas je Ustaz. Apa nak buat Ustaz? Okey, maknanya at least paling kurang hari ni kita boleh pick, kita boleh kenal dekat mana yang merimaskan kita. Sebelum ini mungkin kita rimas lelaki ni kan apa benda lah kan. Check lah, kita kena marah. Triple check, double check kan. Itu kita kena marah. Rupanya konfliknya dekat emosi selamat. Sebabnya, jadi maknanya at least kita tahu, saya ni emosi selamat agak rendah, suami ni emosi selamat agak tinggi. Jadi kita tahu kenapa dia membebel. Dia membebel tu kenapa kita tahu. Jadi taklah kita rasa rimas, kita rasa macam tak suka. Tapi apa benda tak suka? Tak tahulah, tapi tak suka lah. Kita tak boleh nak hurai benda tak suka tu apa kan. Maksudnya at least kita tahu, suami ni membebel sebab emosi selamat dia agak tinggi kan. So kita agak rendah. Itu yang dapur gas terlupa tutup kan. Ada orang dapur gas terlupa tutup. Okay? Sebab apa? Emosi selamat agak rendah. Dan ini antara negatif, bahagian side negatif kan. Emosi selamat agak rendah sama macam tu tau. Dapur gas lupa tutup, mana tak kena bebel dengan suami kak. So at least kita tahu hari ni sebab dapur tu beribu kak, bayar kak. Habis hangus. Okey, baik. Masya Allah. Maknanya kena belajar untuk berlapang dada Ustaz ya. Berlapang dada, belajar untuk menerima lah kiranya. Menerima dan berkenalan. Itu yang penting Selamat berkenalan. Ustaz dah 30 tahun kahwin Ustaz. Selamat berkenalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita ada soalan daripada di Facebook. Fatin Naurah kata, Ustaz, bolehkah kita kongsi doa untuk bagi kurang rasa takut tu kepada anak-anak?
Boleh. Maksudnya bagus satu doa yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, iaitu doa ni biasa kita dengar, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mungkin DJ KL kejap lagi boleh kongsikan doa tu kalau dapat cari. Jadi maknanya dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. So, maksudnya ini adalah antara doa yang bagus untuk kita baca supaya kita dapat meningkatkan emosi selamat kita boleh rendahkan sikit kan, supaya kalau ada sesuatu benda kadang-kadang memerlukan kita rendahkan emosi selamat kan. Kalau tidak nanti kadang-kadang kita lambat nak bergerak setengah-setengah keadaan baca doa ini kan, dan supaya anak tu lebih, maknanya mungkin lebih nak, maknanya memerlukan emosinya. Ini kita dah kongsikan doa tu di skrin kita, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca doa ini untuk orang yang nak maknanya memerlukan emosi selamat agak rendah kan, supaya dia agak boleh lah untuk ke depan, walaupun secara selektif. Umumnya dia security agak tinggi, emosi selamat agak tinggi, tapi dalam beberapa bab dia rendah kan. Contoh nak bercakap di hadapan contohnya kan, ada orang yang memang dulu nak bercakap hadapan pun tak boleh, gigil contohnya kan, tapi alhamdulillah hari ini sudah menjadi DJ contoh kan, maka dia boleh maka dia pepot tak berhenti. Wallahualam. Menyesal tak mendoakan kan? Okey, baik. Masya Allah. Ustaz, ada sahabat kita ni, Ustaz dikongsikan di WhatsApp Ikim, kata suami selalu perkecilkan sahabat kita ni sebab emosi selamatnya rasa rendah. Tapi dia sangat selalu berkecil hati sebab suami selalu memperkecilkan emosi tersebut. Macam mana Ustaz? Agak rendah ke agak tinggi tu? Agak rendah. Ya, kenapa benda ni terjadi? Sebab kita tak faham kan. Jadi maknanya sebab itu umumnya emosi ni ada 12 kita dah bincang dalam beberapa jenis emosi. Bagus kalau siapa yang tak dapat ikuti maknanya perkongsian kita pada minggu-minggu lepas, nanti boleh jika nanti boleh kongsikan mana nak dapatkan kan. Maksudnya supaya dia tak banyak sebenarnya, umum dia maknanya daripada 12 ni nanti baru kita akan tengok pecahan-pecahan dia, ada yang tinggi, ada yang rendah, daripada dimensi tunjuk ke perlu ke. Tapi 12 ni kita kena faham. Jadi at least bila berlaku satu konflik, kita boleh pick sebenarnya kita konflik ni di mana. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu kita konflik di mana, macam mana kita nak baiki benda tu kan. Contohnya katakanlah macam berlaku suami memperkecil-kecilkan, awak ni apalah, dapur pun tak tutup ke, pintu pun tak tutup ke, awak ni apalah kan. Maksudnya duit bersepah-sepah, beg kenapa kat sini kan, berjalan-jalan pergi minum kat kedai kan kadang ada orang yang memang letak beg padahal kadang maknanya di mata peragut, ini bagus ni ragut ni kan, maksudnya tanpa perlu susah payah ni kan, letak atas meja tu peluang kan. Jadi maknanya suami cakap apa benda, tapi rupanya sebab isteri itu emosi selamat dia agak rendah, sebab tu dia jadi macam tu kan. Nampak macam lalai Ustaz ya? Nampak macam lalai. Kalau orang emosi selamat dia agak rendah, daripada satu sudut sisi pandang kadang-kadang kita nampak macam cuai kan, maksudnya maknanya lebih kurang contohnya kan, maknanya tak ada rasa selamat. Tapi itulah orang kan, jenis orang tak sama kan. Jadi apabila kita faham, isteri aku maknanya, jadi kita yang tinggi kita lengkapkan lah. Itu yang kenapa suami isteri itu adalah saling melengkapi dalam rumah tangga kan. Jadi maknanya apa isteri kurang kita lengkapkan, apa yang suami kurang kita lengkapkan, barulah rumah tangga tu maknanya harmoni. Tapi penting apa benda kita nak lengkapkan. Kalau tidak, suami membebel, kita rasa macam rimas lah kan. Suami pula katakan tengok isteri yang macam ini, dia rasa macam maksudnya cuai lah apalah, dan dilabel dengan beberapa label pula kan. Jadi bila kita faham ni, at least kita tahu di mana kita punya perselisihan dalam rumah tangga tu atau dalam keluarga tu. Allahualam. Masya Allah. Ni memang untuk mengukur diri supaya kita lebih dapat tingkatkan Ustaz. Maksudnya kan Ustaz, kalau kita ada emosi, pengurusan emosi rendah, maksud kita boleh tingkatkan lah Ustaz sebenarnya.
Boleh, sebab tu bila kita faham begini, jadi kadang-kadang ada satu masalah kita tak tahu tau. Kita ingat masalah kita adalah letak beg macam kalau makan kat restoran kan, letak beg tangan atas meja dan sebagainya, letak handphone atas meja dan sebagainya kan. Jadi kita rasa macam letak handphone itu, tapi dia bukan letak handphone itu, dia berasal daripada sebuah emosi kan. Kenapa dia boleh letak kat situ? Ada orang memang pegang makan tu, pegang sini kan, relax kau ni apa benda relax kadang-kadang kan, tapi dia berasal daripada sebuah emosi. Ini kita kena faham. Jadi ada orang memang pegang ria ni kan, makan pegang ni kan. Jadi maknanya perbezaan itu sebenarnya yang kita nampak tu bentuk-bentuk maknanya terjemahan daripada emosi ini. Jadi bila kita nampak, bila kita tengok orang, kita akan lebih tersenyum kadang-kadang macam ini, kau jadi macam ini, macam ini kan. Bila kita tahu kenapa benda ni terjadi, daripada emosi apa benda ni boleh berlaku kan. Allah alam. Sebab itulah Ustaz Muhammad dia rajin tersenyum, sebab suka melihat gelagat manusia. Dari hati Ustaz kata kelakar. Masya-Allah. Tapi sebab kita faham Ustaz bila kita faham orang, kita akan lebih bertoleransi Ustaz kan, dan kita akan lebih rasa terbuka untuk menerima kekurangan seorang. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini bila kita nak fokus tentang emosi, selamat dalam pengurusan emosi Ustaz. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimat dan rahmatullah sekalian, sebagai kesimpulan dia kan. Okey. Hari ini kita bincangkan salah satu daripada emosi yang berada dengan manusia, iaitu apa dipanggil sebagai emosi security ataupun emosi selamat Dan ada dua keadaan. Satu, bagaimana keadaan orang yang tinggi, emosi selamat tinggi, dia lebih reserve, dia elakkan konflik kan. Maknanya bagus dia akan check, recheck, triple check maksudnya pintu rumah. Dan ada satu sisi orang yang emosi selamat dia agak rendah, pintu tak berkunci kan, tak kisah. Okey. Jadi maknanya bila kita bincang benda ni, kita nak faham warna-warni keadaan manusia. Jadi bila kita melihat orang tu, kita bukan melihat kejadian-kejadian yang berlaku, tapi dia terjemahan kepada sesebuah emosi. Dan kalau ini berlaku dalam rumah tangga kita kena faham, kita saling melengkapi. Kita jangan label suami ni, apalah suami ni, jangan label isteri, apalah isteri macam ini, jangan jadikan bahan ejekan, gurauan, alah dia tu, alah dia ni, relax lah kau ni, why so serious kan. Dekat tengah makan berdiri pegang beg, why so serious. Kita tahu dia punya emosi selamat dah agak tinggi. Lepas ni kalau kita pergi makan, kita boleh tengok perhati orang dan kita tersenyum sendiri kita akan tersenyum sendiri kan. Jadi maknanya ini keadaan manusia lah. Okey. Jadi maknanya bila kita faham akhirnya apa daripada pengurusan emosi, pertama sekali kita nak faham jangan sampai kita jatuh kepada negative side ataupun sisi negatif sebab kalau tinggi emosi selamat tinggi, dia boleh ada jadi negative side juga. Contoh katakanlah tadi anxiety, boleh terlalu risau kan. Kalau rendah pun dia boleh jadi negative side juga. So itu macam orang yang rendah security, mungkin dia jadi orang akan anggap dia lalai, orang anggap dia macam ambil mudah banyak benda, orang akan anggap dia asal boleh, ataupun orang anggap dia macam narcissistic boleh jadi mulut longkang sangat tanpa menghiraukan perasaan orang. Maknanya sisi negatif tu. Kemudian yang keduanya iaitu kita saling hormat menghormati. Itu yang penting. Sebab Allah jadikan benda-benda ni kadang-kadang inborn. Maknanya lahir-lahir memang orang macam tu, tak perlu diajar. Kadang-kadang DJ Kak Ati pernah jumpa tak mak ayah security ataupun emosi selamat agak tinggi, mak ayah maksudnya, tapi anak rendah. Dia bukan keturunan, dia tak boleh inborn. Dia tak boleh diwarisi. Benda emosi ni anugerah Allah. Sebab tu kadang-kadang ada anak-anak yang panas dengan mak ayah kan. Mak ayah bercakap, kau ni kenapa tak boleh tutup pintu ke kan. Mak bapak kunci kan. Tapi anak memang macam tu. Dia tidak diwarisi. Dia memang inborn, lahir-lahir. Itulah Allah jadikan manusia yang keadaannya berbeza-beza. Kita tengok anak kita ada berapa dan kita tengok ada perbezaan pada emosi-emosi yang kita bincang hari ini. Jadi maknanya saling menghormati,
saling memahami kan, dan saling kenal. Itu dalam Quran Allah sebut, Allah jadikan kamu min zakari wa untha, lelaki perempuan bangsa-bangsa li ta'arafu, untuk kamu saling kenal, untuk kamu maknanya known each other, supaya kita taklah suka label orang, maknanya mengatur orang dan sebagainya. Wallahualam. InsyaAllah. Ada ambil kesempatan Ustaz. Dah kebetulan suami tu tinggi emosi, selamatnya kan. Isteri buat tak tahu je. Sebab apa? Terus jaga dah. InsyaAllah. Tapi itu antara keindahan lah Ustaz kan bila berumah tangga. Tapi yang penting, selamat ni paling penting ialah pastikan keluarga kita selamat ke akhirat Ustaz kan. Itu kena tinggi tu Ustaz. Itu kena tinggi. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz. Sedikit doa. Mungkin doa orang-orang musafir Ustaz. Mudah-mudahan Allah kabulkan insyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, salam doa daripada Andalusia. Mudah-mudahan kita doakan negara kita supaya maksudnya pelihara daripada benda-benda yang tak baik, daripada penyakit berjangkit dan daripada apa juga benda yang menghuru-harakan dan juga benda yang kita tidak ingin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم شبابنا وسلم نساءنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami dan sidang pendengar sekalian ya Allah. Hindarikan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Doanya juga alhamdulillah, moga-moga kita semua dapat belajar sesuatu untuk kita mengawal, ada pengawalan emosi selamat insya-Allah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi lain